Okey, belajar. Okey, fokus kita hari ini adalah berkaitan dengan bagaimana dasar pentadbiran British itu melahirkan ataupun mewujudkan satu kumpulan masyarakat yang baru dipanggil masyarakat pelbagai kaum ataupun masyarakat majmuk. Okey, terutamanya tiga kaum yang utama, Melayu, Cina dan India. Ini kalau kita lihat masyarakat majmuk ini mempunyai kepelbagaian agama, budaya dan adat resam. Ini setiap kaum itu mengamalkan agama masing-masing, budaya masing-masing dan adat masing-masing. Okey. Ini saya ambil satu petikan ni daripada satu buku yang ditulis oleh Colin Abraham, Parcher dan juga Allen. Ini cukup menarik. Dia mengatakan bahawa kolonisme ataupun penjajah bertujuan untuk memaksimumkan keuntungan. Satu, dominasi politik, mengawal politik dan kawalan kaum melalui manipulasi kumpulan etnik bagi mengeksploitasi ekonomi secara efektif ataupun lebih berkesan. Okey, saya sangat setuju dengan pendapat ini. Okey, dan itu yang saya nak jelaskan hari ini. Bagaimana dasar-dasar British itu, okey, terutamanya untuk memaksimumkan keuntungan dengan mengawal struktur politik, hierarki politik tempatan dan juga mengawal dan menentukan pengkhususan dari segi pekerjaan buruh dan sebagainya di dalam tiga kaum utama di tanah Melayu, iaitu orang Melayu, Cina dan India. Jadi, semua itu dilakukan untuk memudahkan British untuk mengeksploitasi ekonomi tanah Melayu, Sabah dan Sarawak secara efektif dan berkesan. Okey, kita lihat sekarang. Okey. Jadi saya akan jelaskan bagaimana dasar pentadbiran British membawa kepada pembentukan masyarakat majmuk di tanah Melayu. Okey, faktor yang pertama. Dasar yang pertama yang diperkenalkan oleh British, pertama, jelas yang saya kata tadi, matlamat utama British adalah untuk mendominasi ekonomi tanah Melayu. Itu yang pertama, pelajar kena jelas. Okey, mendominasi ekonomi tanah Melayu. Sebab tu mereka datang dan mereka meluaskan kuasa dan mereka memperkenalkan sistem pentadbiran barat untuk memudahkan mereka mendominasi ekonomi tanah Melayu. Pertama, penduduk tanah Melayu dibagi kepada kumpulan etnik yang tertentu. Jadi untuk mendominasi ekonomi tanah Melayu, British telah membagikan tanah Melayu ini kepada kumpulan etnik tertentu. Satu, di mana setiap kaum secara berasingan akan mengekalkan cara hidup masing-masing. Orang Melayu dengan cara hidup orang Melayu, orang India dengan cara hidup orang India, begitu juga orang Cina dengan cara hidup orang Cina. Okey, sebab tujuan British satu saja, dia nak menguasai ekonomi tanah Melayu. Itu yang pertama. Kedua, British menggunakan orang tempatan, iaitu orang Melayu dan golongan imigran ataupun orang dagang dari India dan Cina untuk tujuan dia mendominasi ekonomi tanah Melayu. Dan yang ketiga, British telah menggunakan satu dasar yang dipanggil divide and rule. Itu dasar pecah dan perintah ke atas kaum di tanah Melayu. Okey, tujuannya mendominasi ekonomi tanah Melayu. Okey, kalau kita lihat keadaan ini, apa yang dibuat oleh matlamat British ini yang melahirkan perpecahan ni, dan pemerintahan ini menghalang berlakunya integrasi ataupun bergaulan sosial antara buruh. Maka tidak berlakulah integrasi sosial pada waktu itu. Okey, sebab yang pertama, okey, dasar British waktu itu matlamatnya hanya satu, iaitu untuk menguasai ataupun mendominasi ekonomi tanah Melayu. Maka lahirlah apa dikatakan hari ini masyarakat majmuk. Itu yang pertama. Jelas ya, baca. Yang kedua, dalam dasar pentadbiran British, British telah mewujudkan apa yang dipanggil sebagai pengkhususan kerja dalam sektor ekonomi mengikut etnik ataupun kaum. Okey, ini jelas dibuat oleh British. Pertama, orang Melayu misalnya merupakan petani dan nelayan dan kebanyakan mereka ditemui di kawasan desa. Okey, jadi dia buat pengkhususan kerja. British telah membuat satu pengkhususan yang jelas di mana orang Melayu sebagai petani dan nelayan dan tinggal di desa atau kampung. Orang Cina bekerja dalam bidang perniagaan dan industri. Cina, perniagaan dan industri, khususnya di kawasan bandar dan Lombok.
mengusahakan rombong atau menjadi buruh di kawasan-kawasan perlombongan. Orang India pula kebanyakannya adalah kaum Tamil, bekerja di ladang dan berpangkat rendah dalam perkhidmatan kerajaan. Ini yang dipanggil sebagai pengkhususan kerja. Pengkhususan kerja mengikut kaum yang digunakan oleh British untuk membolehkan dia menguasai ekonomi tanah Melayu, dan ini melahirkan apa yang dikatakan sebagai masyarakat maju. Ini perkara kedua yang membawa kepada wujudnya masyarakat maju.